Okey, kita kini bersama dengan wartawan Nadia Arina Karl Yunis untuk memberikan kita gambaran dan juga perkembangan tentang sukan snooker. Karl, boleh dengar saya ke? Boleh dengar Dayang, teruskan. Alright, okey Karl. Menurut laporan Karl tadi, so kita tahulah bahawa Lim Kok Leong nanti dia akan berdepan dengan pemain ataupun atlet yang luar biasa, James Watana ni kan. So untuk pertembungan final esok, kita tahu dia dah ada rekod pernah dapat emas sebelum ni. Untuk esok, peluang dia macam mana? Adakah luar biasa juga seperti lawannya ataupun kita 50-50 Karl? Okey, kita tengok di atas kertas reputasi Gah itu jadi milik Thailand James Watana atas faktor pernah menduduki ranking ketiga dunia dan juga beraksi di kejohanan dunia pada satu ketika dahulu. Namun seperti Presiden MSBF berkata, Melvin Shah berkata, James Watana ni dah bertua. So diharapkan satu perlawanan yang panjang dapat sedikit banyak mengambil kesempatan ke atas lawan yang sudah pun berusia. Namun begitu, Lim Kok Leong pada ketika ini berada di kemuncak prestasi. Kalau di 2019 di Manila, beliau meraih pingat emas menerusi lelaki bergandingan bersama dengan rakannya. Tapi pada kali ini acara itu tidak dipertandingkan. Atas faktor itu, dua pingat emas jadi taruhan utama. Satu sudah pun direalisasikan menerusi six straight ball, satu perlawanan snooker yang lebih singkat, lebih laju tanpa begitu taktikal berbanding dengan sukan tradisional snooker yang beliau menempah slot di pentas final pada hari esok pada pukul 10 pagi waktu di Hanoi ini. Dan kira-kira peluang agak 50-50, namun reputasi Gah daripada James Watana ini sudah cukup untuk mengurungkan barisan kejuruteraan negara. Namun kalau kita kenal individu yang bernama Lim Fok Keong ini, beliau tidak takut apapun reputasi Gah yang ada pada lawan, diorang akan kekal dengan gameplay beliau dan kekuatan mental jadi orang cakap taruhan yang terbaik daripada kem negara. Khususnya pada saingan sebentar tadi, beliau kembali bangkit pada frame yang kedua dengan keputusan 68 berbalas 64, sekaligus merekodkan kemenangan straight sets 4-0 ke atas wakil Thailand di separuh akhir. Dan orang cakap ini blockbuster ke permainan snooker Thailand yang sudah lama tidak dapat pingat emas di peringkat Asia Tenggara di Sukan C. Atas faktor itu, James Watana dipanggil semula yang beraksi di peringkat profesional untuk beraksi bersama dengan semi-pro yang lain, termasuklah wakil negara. So esok akan menjadi pertemuan dua gergasi daripada Asia Tenggara ini. Siapa akan menang hanya masa yang akan dapat menentukan. Kita mengharapkan gergasi dari Malaysia lah yang bawa pulang pingat emas kan Karl? Kau setuju ke? Ya, setuju. Taruhan orang cakap barisan kem negara sudah pasti mengharapkan Kok Leong untuk orang cakap bagi yang terbaik. Walau apa pun kesukaran yang melanda, lawannya pada hari esok, satu lagi intipati yang saya dapat daripada kem Thailand sebentar tadi. Hampir setiap pusat snooker di Thailand dinamakan ke atas James Watana. Itu sudah cukup kita menggambarkan betapa legendanya beliau di Thailand. Sudah pasti idola daripada Thailand itu akan bertemu head to head bersama dengan wakil negara, sama ada berupaya untuk menjadi satu sejarah baru di peringkat Asia Tenggara. Hanya masih dapat menentukan, tapi jauh di sudut hati kita sudah pasti untuk nak melihatlah dua kilauan pingat emas berjaya dituai di bumi Hanoi ini. Okey, kita move on lah Karl daripada James Watana ni sebab kita nak juga sentuh sedikit tentang fin swimming tadi. Prestasi perdana negara kita ni, even though kita tak ada menang pingat, tapi ada yang boleh beat personal best masing-masing. So masih lagi ada something positif dekat situ ya Karl? Okey, sukan ini sukan baru, baru dipertandingkan di Tamasya Sukan C, dan atas faktor itu barisan kem negara menghantar barisan atlet fin swimming negara ini ke Itali menjelang ke kejohanan di Sukan C ini. Dan mereka mendapat keputusan yang baik di Itali dan hadir di saingan kelayakan sebentar pagi tadi dan juga pada pentas final. Saya kira mereka tidaklah menyangka bahawa negara seperti Laos ataupun Kemboja ataupun Vietnam dan juga Singapura mampu untuk memberikan saingan yang sengit. Malah Vietnam seringkali menduduki kedudukan podium dengan kilauan pingat emas sambil melakukan rekod baru
tamasha. Itu sudah cukup untuk menggambarkan bahawa pada ketika kita menuju personal best, namun itu belum cukup baik untuk menghadirkan kedudukan podium. Dan kalau mereka kalah, mereka tewas, tak kiralah di tempat yang keempat, kelima dan keenam sekalipun, pada ketika mereka sudah pun melakukan personal best, itu sudah cukup memberi satu gambaran bahawa mereka tamasha kali ini belum cukup baik untuk mereka untuk menduduki kedudukan podium. Atas faktor itu, kalau dipertandingkan dalam sukan SC pada tahun depan, diharapkan mereka dapat mampu menghadirkan kilauan pingat. Okey, tapi tak apalah. At least ada bit personal best tu, walaupun jauh lagi jurang kita dengan tim-tim lain. Since it's a new sport, still boleh improve lagi. Okey, Kal, ni soalan wajib lah kalau kita dengan Kal Yunis. Kita nak tahu juga perkembangan terkini tentang e-sports, e-sukan Kal. Any updates yang Kal boleh bawakan? Okey, pada hari ini Arena of Valor, AOV dan juga PUBG Mobile berpasukan kerah keringat untuk menghadirkan kilauan pingat. Namun pada final pada hari esok, beberapa hari mereka bertarung untuk kedudukan podium. Apa yang saya boleh kongsikan, tim pasukan AOV Arena of Valor dijamin kilauan pingat sama ada emas, perak ataupun gangsa yang akan beradu nasib pada 10 pagi waktu hari esok. Sama ada mereka berupaya untuk menewaskan cabaran seperti Singapura maupun Vietnam dalam ASEAN Playoff sebelum menempas slot ke perlawanan penentuan pingat emas. Jikalau mereka gagal, mereka akan terus mendapatkan pingat gangsa. Dan saya akan bawakan sebarang perkembangan isukan dalam social media platform Astro Arena. Dan sudah pasti PUBG Mobile yang hadir di Bumi Hanoi dengan sasaran satu pingat emas. Satu pingat emas yang dicapai di Sukan SEA 2019 menerusi Hearthstone digantikan dengan PUBG Mobile berpasukan pada kempen kali ini. Tempoh hari mereka baru saja tewas untuk PUBG Mobile individu, dan PUBG Mobile berpasukan ini disasarkan untuk pingat emas. So sama ada esok mereka berjaya melakukan ataupun tidak, hanya masih yang dapat menentukan. Vietnam halangan mereka untuk pada hari esok dalam satu perlawanan separuh akhir, sama ada berjaya mara ke pentas final ataupun sebaliknya. Okey, so hopefully kita boleh dapatkan berita gembira lah daripada Kal tentang keputusan nanti. Okey Kal, terima kasih atas perkongsian anda. Hopefully Kal boleh berehat and terus membawakan berita gembira buat kami di sini. Thanks Kal.